Tema video kami ialah Tamadun India. Tajuk filem kami ialah Manikarnika, The Queen of Jhansi. Marilah kita teruskan ke bahagian pertama, unsur-unsur kemadunan. Unsur pertama adalah wanita dapat memimpin negara. Dalam filem ini, The Queen, Manikarnika memimpin tentera, mempertahankan negara dan berjuang dengan berani ketika menentang tentera British. Unsur kedua adalah India telah mencipta yoga. Yoga merupakan disiplin-disiplin fizikal tradisional yang berasal dari India. Orang India purba percaya bahawa manusia boleh menyatu dengan langit, dan mereka membuktikannya dengan memasukkan amalan yoga yang berbeza ke dalam kehidupan seharian mereka. Agama yoga yang berbeza adalah moral, pergerakan tidak mementingkan diri, fikiran yang stabil, kewajiban agama, meditasi, sifat dan penciptaan alam semesta. Orang yang dalam video ini ialah Bapa Yoga moden. Namanya ialah Sri Thirumalai Krishnamacharya. Unsur ketiga, India mempunyai seni bina yang unik. Seni Dravidia adalah ungkapan seni bina Q Hindu yang muncul di bahagian selatan benua India atau India Selatan. Mencapai bentuk terakhirnya pada abad ke-16. Ia terdiri terutamanya dari Q Hindu di mana ciri mendominasi adalah kopura atau gerbang tinggi. Sebahagian besar struktur yang ada terletak di wilayah India Selatan di Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, dan Telangana. Berbagai kerajaan dan kerajaan seperti Chola kakinya, Panya dan Empire Vijayanagara antara lain telah memberikan sumbangan besar kepada evolusi Dravidian seni bina. Unsur terakhir ialah seni yang berbilang mazhab. Agama Buddha adalah sebuah agama dunia yang lahir di dan sekitar kerajaan Magadha kuno dan berdasarkan pada ajaran-ajaran Siddhartha Gautama yang dianggap seorang Buddha. Pada masa perintahan, Kasa Asoka dari Maurya Buddhist, Konita Buddhist terbagi menjadi dua cabang, yaitu Mahasanghika dan Sthaviravada. Mahasanghika adalah salah satu dari azab-azab Buddhis awal. Berhati pada asal mula azab Mahasanghika terletak pada kenyataan bahawa revisa Vinaya mereka muncul dalam beberapa cara untuk mewakili redaksi yang lebih tua secara keseluruhan. Tawira Nikaya juga adalah salah satu dari azab-azab Buddhis awal. Para akademisi umumnya setuju bahawa masalah perselisihan itu memang masalah Vinaya, dan telah mencatat bahawa laporan Mahasanghika ini dikudung oleh naskah-naskah Vinaya itu sendiri. Karena Vinaya-Vinaya yang terkait dengan Savida berisi aturan-aturan yang lebih banyak daripada aturan dalam Vinaya Mahasanghika. Faktor pertama, ajaran agama Buddha memainkan peranan penting dalam kelahiran tamadun India. Agama Buddha tidak mengajar ketuhanan atau metafizik. Sebaliknya, ia mengajar prinsip psikologi dan etika yang digunakan dalam kehidupan seharian. Faktor kedua, kedatangan Islam ke India. Pada abad ke-7, Islam tiba di India melalui pedagang Arab di Malabar. Terdapat gabungan kuat Hindu dan Islam di India, dan orang Islam memainkan peranan penting dalam kebangkitan ekonomi dan pengaruh budaya India. Faktor ketiga, hampir sumber air.
Tamadun India dilahirkan sebab tamadun tersebut mempunyai sumber air yang kaya, iaitu Sungai Ganga. Sebagai syarat yang diperlukan untuk kewujudan manusia, sumber air yang kaya membolehkan manusia menanam tumbuhan dan menternak haiwan untuk menghasilkan makanan yang cukup. Oleh itu, manusia bersama-sama hidup di sesuatu kawasan. Dengan masa yang lama, kehidupan yang stabil menjadikan kumpulan manusia di kawasan tersebut lebih besar dan mereka mulakan kehidupan yang teratur untuk peruntukan sumber yang cekap. Namun, tamadun lahir. Faktor keempat, pembinaan tamadun di lokasi yang strategik. Kelahiran sesebuah tamadun kebanyakan disebab daripada kedudukan yang strategik dan baik. Ini dapat mewujudkan penempatan masyarakat dan juga mudah memperoleh pelbagai sumber semula jadi untuk menampungkan kehidupan masyarakat yang dalam proses membina. Dengan itu, tamadun dapat mencipta kedudukan yang stabil dan dapat menguatkuasakan. Faktor kelima, penjajahan Barat di India. Hal ini dimulakan dengan akal untuk mendapat barang di timur, iaitu rempah dan sutera. Semangat mengembara mengatasi pedagang Islam menyumbang kepada aktiviti perdagangan masyarakat Eropah. Ini juga menyebarkan agama Kristian ke negara Asia. Faktor pertama, perubahan iklim. Cuaca yang tidak menentu menyebabkan mereka tidak dapat mengekalkan pertanian dan peternakan. Selain hujan lebat yang memusnahkan semua bekalan makanan dan minuman. Peristiwa ini menjejaskan kesihatan penduduk bertamadun India dan membawa kepada peningkatan jumlah kematian. Faktor kedua, bencana alam. Lokasi pertempatan masyarakat di Bandar Mohenjo-daro dan Harappa ini dinafikan bahawa dua pertempatan ini hanya bertahan selama 1000 tahun sahaja. Tamadun lembah Indus ini dikatakan musnah pada sekitar tahun 1700 SM. Hal ini menyebabkan kebanyakan masyarakat berpindah randa ke kawasan dan tempat yang lain akibat bencana alam yang dilanda oleh mereka. Perpindahan ini juga berlaku akibat Sungai Saraswati yang merupakan nadi kemajuan lembah mereka telah kering pada tamadun tersebut. Bencana alam seperti gempa bumi juga berlaku ketika tamadun mereka. Disebabkan oleh bencana-bencana ini, hal ini telah menyebabkan penyakit dan penularan wabak muat seperti malaria telah disebarkan dan lama-kelamaan. Berlakulah perubahan pada geografi dan kawasan tamadun India. Bencana alam seperti kemarau yang teruk dan banjir besar yang melanda mengakibatkan aktiviti pertanian terganggu. Hal ini menyebabkan kekurangan bekalan makanan dan minuman yang mencukupi untuk masyarakat di sana. Kehancuran alam dan bandar telah menyebabkan huru-hara dan keruntuhan tamadun tersebut. Faktor ketiga, serangan orang Aryan. Kedatangan orang-orang Arya iaitu orang luar ke kawasan tersebut dan menguasainya pada 1500 SM. Budaya Indus mula merosot, dengan itu muncul peradaban baru di barat laut India. Orang Arya mempunyai satu bangsa dari kawasan utara India. Kedatangan bangsa Arya membuat peradaban lembah Sungai Indus semakin lemah. Serangan dan kemasukan orang Aryan terjadi selama tempoh panjang dan diikuti oleh budaya yang diyakini Indo-Arya. Namun begitu, sebahagian sejarawan menolak dakwaan kedatangan orang Aryan sebagai penyebab kejatuhan tamadun lembah Indus. Faktor keempat, peperangan antara penduduk lembah Sungai Indus dan orang-orang Parsi.
Pertempuran Indus terjadi di teping Sungai Indus di Pakistan kini pada 1221 di antara Saki-Baki tentera Sultan Empire Khawarizmia Jalaluddin membunuh dan gerombolan Genghis Khan dari Empire Mongol. Selepas memenangi Perang Parwan, Sultan Jalaluddin berpendapat tenteranya amat lemah dan tidak akan dapat menahan serangan lanjut Mongol. Lantas beliau membuat keputusan melarikan diri ke India dan diikuti oleh ribuan pelarian dari Parsi. Genghis Khan yang marah dengan kekalahan Mongol turun sendiri dan berjaya mengejar Jalaluddin ketika mereka sedang bersedia menyeberangi Sungai Indus. Faktor kelima, pencerobohan British. Entiti utama yang mengendalikan hal ehwal British di India ialah Syarikat Hindia Timur Inggeris, sebuah perusahaan perdagangan dan perdagangan yang disebabkan oleh pembahagian Empire Mughal dapat secara berunsur-unsur menghakis wilayah putera India yang merdeka dan akhirnya menjadi yang sebenarnya pemerintah India. Syarikat Hindia Timur awal belum lagi dapat berhadapan dengan kerajaan Empire secara langsung, tetapi berjaya menggunakan persahabatan peribadi untuk mendapatkan keistimewaan perdagangan daripada Maharaja Muhammad Faruk Sir. Selepas kematian sial dalam konspirasi istana, penggantian Maharaja berumur pendek berkuasa menyebabkan Empire menjadi huru-hara. Oleh kerana pelbagai kuasa di India telah rosak teruk, British mungkin menggunakan kekerasan untuk mencapai matlamat mereka menyebabkan India mula merosot. Sekian, terima kasih.